Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله بالعالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya para hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kita ditempatkan di tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar tadi telah dapat salat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk membuat sedikit pun ketaatan tanpa kurniaan kasih sayang Allah Taala, hidayah ke atas kita. Ini perlu selalu diulang-ulang supaya datang timbul rasa syukur kita pada Allah yang kasihan kepada kita. Boleh saja Allah Taala letakkan pada waktu ketika ini kita di tempat-tempat lain, bukan di tempat yang mulia ini. Ini menandakan kerdilnya kita untuk taat pun perlu pada bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita didudukkan dalam majlis taman-taman, kebun-kebun syurga dunia. Majlis maghfirah, selepas majlis ini kita akan diampuni dosa oleh Allah SWT. Kita mesti yakin dengan janji-janji Allah SWT. Ihtisab, ia ini meyakini akan janji-janji Allah SWT. Orang mukmin sentiasa baru-baru mencari ganjaran-ganjaran, tawaran-tawaran yang Allah SWT beri pada hamba-Nya. Bila kita melazimkan duduk dalam majlis-majlis ilmu, maka memudahkan jalan untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat singkat, sangat sementara. Kerjaan kita hanyalah dalam agama Allah SWT. Kesenangan kita adalah kesenangan yang sementara. Sehat kita adalah sehat yang sementara. Kaya kita adalah kaya yang sementara. Kalau kita dimuliakan, kemuliaan kita adalah kemuliaan yang sementara. Bukan sebenar-benar dan bukan kejayaan hakiki. Kejayaan hakiki, kesenangan yang hakiki ialah alam akhirat. Ulama beritahu setiap hari kita kena ulang-ulang percakapan ini supaya tertanam dalam hati kita keyakinan. Aku duduk kat dunia ini, sekejap saja aku akan balik pada kampung yang kekal, alam akhirat. Jadi aku akan gagal apabila aku balik tidak membawa iman, amal yang sempurna. Walaupun dia seorang raja kat dunia ini, ya. Jadi insya-Allah semoga Allah Taala kurniakan taufik, hidayah, inayah kepada kita.
untuk kita terus menghabiskan saki baki umur kita dalam ketaatan kepada Allah SWT yang tidak lama mana. Pandang kiri, pandang kanan, pandang depan, belakang. Berapa ramai kawan-kawan kita telah balik kampung. Kita hanya menunggu giliran saja. Jadi apa lagi kita nak tunggu lagi? Ya, maka kita bekerja keras, berlelah-lelah untuk persiapan alam akhirat, insya-Allah. Jadi kita selawat dulu. Kita selawat ya, mula baliklah. Dah hatam hari ni, insya-Allah. Yang membawa buku selawat ya, kita mula satu balik. Dengan niat kita membaca selawat barakat makiyah ini, pahalanya kita hadiahkan kepada penyusun kita ini, penulis kitab ni, iaitu Hadrat Maulana Rohani Al-Bazi, anak-anaknya, orang-orang dihajatkannya. Seterusnya barulah kita niatkan hajat khusus tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa hajat khusus tuan-tuan boleh nak baca tadi? Hajat dunia atau hajat akhirat. Boleh saja tuan-tuan niatkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-khatam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hashir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-aqib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muqaffi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyir rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mubashshir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-nadhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Baik, cukup sabar. Tuan-tuan, puan-puan, kita sambung pada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Masih kita di dalam tajuk Bahaya Panjang Harapan. Tajuknya agak panjang. Ya. Allah Taala bagi ilham pada ulama ini untuk menulis begitu banyak isi-isi penting yang semua ada kaitan dengan kita. Bagaimana setiap kita semua dapat terselamat daripada bahaya panjang harapan. Sebenarnya kita maklum apa dia panjang harapan tu, iaitu kita rasa diri kita kekal hidup lama kat dunia ni.
Maknanya kalau dalam diri kita tu ada terdetik, aku ni lama lagi hidup, itu maknanya ada dalam hati kita satu penyakit bahaya. Ya, rasanya setiap kita ada perasaan macam tu. Aku ni lama lagi hidup. Ya. Lebih-lebih kalau anak-anak muda, ya, kita beranggapan kita akan mati nanti mungkin 60 tahun, 70 tahun. Yang dah 60 tahun, 70 tahun beranggapan aku boleh hidup lagi macam orang-orang, setengah orang 100 tahun, 80 tahun. Jadi itu namanya panjang harapan. Dan apabila kita ada sifat panjang harapan ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan bekerja keras. Kita akan gunakan seluruh tenaga kita untuk mencari bekalan dunia, memuaskan isi kehidupan dunia kita. Aku belum capai matlamat hidup, aku belum merasa pakai BMW lagi, contoh, ya. Tanah aku belum dapat lagi 50 hektar, contoh. Aku masih rumah yang kecil. Sebelum aku mati aku nak buat banglo yang besar. Harapannya. Kereta aku ni kereta yang lama. Aku nak sebelum mati nak buat beli sebiji kereta baru. Ini untuk anak-anak aku belum cukup lagi. Untuk cucu-cucu juga belum cukup. Itu dia, buka kebun lagi, tanam pokok-pokok. Yang pokok tu 5 tahun 6 tahun nanti baru buah, contohnya. Orang tanya, sempat ke makan hasil ni? Tak apa, tak sempat, untuk anak cucu. Kan biasa dengar tu, untuk anak cucu. Jadi dia tanam tu niatnya untuk anak cucu. Sampai habis masa yang di kebun, di sawah ladang, dan akhirnya persiapan akhirat dia terabai. Masjid tak pergi. Ya, itulah tuan-tuan, dikatakan panjang harapan. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya tempat tinggal itu, yaitu syurga, tidak akan dicapai tanpa usaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh pada menuntutnya, serta bertungkus lumus pula dalam tuntutan itu. Ya, ulama tahu untuk capai syurga tadi bukan mudah. Kena usaha. Dan usahanya itu bukan boleh ala kadar. Kena bekerja keras, berlelah-lelah. Sebab syurga ni tuan-tuan tahulah tempat yang paling istimewa. Tempat rehat, tak payah sembahyang di sana, tak payah puasa di sana, tak payah pegang tasbih nak berzikir lagi, tak payah duduk menghadap mengaji macam ni sampai kadang tersengguk-sengguk mengantuk nak mensampaikan isyak. Kami esok malam ustaz lain pula, letih lah saya ngaji je. Ada kala macam itu. Tak payah di syurga nanti nak bangun malam tahajud, rasa malas nak bangun tadi, nak tinggalkan selimut, bantal busuk, walaupun nak buat 2 rakaat. Tapi bangun malam tengok bola boleh rajin saja. Tapi untuk buat 2 rakaat tak mampu. Tidurlah lebih baik, ya. Jadi kita daripada muda sampai ke sekarang tak puas-puas tidur. Ada nama penyakit mata yang tidak pernah kenyang. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Ni doa tuan-tuan supaya mata kita ni tidur sikit cukup.
Sebelum zuhur setengah jam cukup. Malam 3 jam tidur cukup. Sebaiknya kita ibadah kepada Allah SWT. Kalau saya mengantuk ya, Allahumma inni ikut a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Ini ulama-ulama dulu, ahlullah dulu kalau ibadat rasa ngantuk, zikir ngantuk, dia marah diri sendiri dan dibaca doa ini. Ya Allah, lindung padamu daripada mata yang tidak pernah kenyang daripada tidur. Ya. Jadi besok di syurga kita hanya ibadah saja, tak ada lagi nak bangun-bangun tahajud. Ya, tak payah di syurga nanti nak keluar dakwah lagi 3 hari ke 40 hari 4 bulan, tak payah berdakwah lagi dah. Hanya sana duduk-duduk, makan-makan, santai-santai sama isteri dan bidadari saja. Tak ada sakit darah tinggi lagi, tak ada kencing manis lagi. Jangan kat syurga nanti nak cari klinik. Kat syurga tak ada klinik ke? Sana dah tak ada klinik, tuan-tuan. Sihat terus. Tengok maligainya macam cantik, tengok. Takkan tak ada tandas, tak komplit lah rumah tak ada tandas. Dalam syurga mahligai kita tidak ada tandas. Makanlah berapa banyak sana, tak ada kembung perut, senak perut, cirit-birit tak ada, ya. Makan untuk sedap, makan untuk sedap. Ya. Jadi untuk dapat perkara itu agak-agak senang tak? Cuba kita berfikir sedikit. Sedangkan di dunia ini tuan-tuan, kalau kita boleh fikir logiknya, nak dapat rumah yang besar, cantik, nilai 300,000, 500,000, bukan mudah. Setengah orang tu mati dah balik pun tak dapat rumah tersebut. Tak mengapalah kita bersabar, duduk dalam rumah kos rendah, asal dalamnya rumah mewah, ya. Di situ kita boleh beribadah, mengaji, tempat berteduh, alhamdulillah. Habis umur kita di situ, besok dalam kubur dia tidak ditanya, wahai Tuan Fakhrul Razi, kenapa duduk rumah kos rendah saja? Tak macam orang lain rumah banglo yang besar, tak ditanya. Wahai Tuan Bilal, kenapa pakai motor buruk saja, tidak pakai Harley Davidson? Tak ditanya. Yang ditanya ialah iman dan amal kita. Marrabbuk wa man nabiyyu. Semua soalan berkaitan iman. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Siapa imam kamu? Ya. Jadi kalau di dunia untuk dapat sebuah rumah yang mahal, cantik pun adalah susah. Kadang-kadang kita terpaksa berhutang sampai mati. Apatah lagi kita nak dapat syurga Allah SWT. Takkan nak senang-senang, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah pergi masjid. Itu tempatnya hanya untuk orang-orang yang berdosa, engkau masanya neraka Allah SWT jika tidak diampuni oleh Allah SWT. Jadi ulama-ulama, nabi-nabi, ulama-ulama telah tunjukkan untuk dapat syurga tadi mesti bersusah payah hidup kat dunia ini. Tak boleh bersenang-senang macam orang kafir. Jangan cemburu hidup dengan orang-orang kafir. Negaranya maju, bangunannya tinggi-tinggi, kosar hidupnya begitu mewah, senang. Jangan cemburu, sebab itu syurga mereka. Kita orang mukmin, syurga kita di akhirat. Ya, jadi kita mesti bekerja dengan bersungguh-sungguh, tungkus lumus untuk masuk syurga. Tak boleh santai-santai saja, tak boleh. Adapun dunia, maka ia adalah tempat tinggal sementara yang akan binasa. Kita duduk ni tuan-tuan, sementara dunia ni akan binasa. Dah hampir-hampir binasa dah dunia ni. Dah hujung sangat. Tidak berapa lama lagi.
anda akan berpindah daripadanya menempuh alam akhirat. Tidak lama lagi, dalam kitab ni sebut. Maknanya kita semua memang betul tidak lama lagi kita akan pindah. Ni malam ni dengar pengajian, belum ada jaminan esok boleh mengetih kedai mamak pagi. Pagi ni malam ni kita dengar pengajian, belum tentu lewat malam ni ya kita dapat hidup lagi. Tak ada jaminan, tuan-tuan. Itu ramai dah bukti depan mata kita. Segala harta benda yang anda kumpulkan akan anda tinggalkan. Tanah ada 50 ekar, kereta ada sebanyak padang bola sepak, dibangga-banggakan. Ya, pangkatnya begitu banyak, tergantung dekat dinding. Semua akan ditinggalkan. Tak ada kata, bawa-bawa, susah-susah dia ni, kumpul, masukkan dalam kubur sekali. Tak ada. Sebab itulah anda tidak dituntut untuk mencari dan mengambil berat terhadapnya. Malah mengutamakan harta dunia itu dilarang oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya dan di dalam ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam tegahan Allah kita kumpul cari banyak-banyak harta dunia ni sehingga kita lupa kehidupan akhirat. Biasa macam tu. Kalau orang yang dia bertungkus lumus dengan dunia ini, pagi, petang, siang, malam kumpul dunia, bekerja. Memang payahlah tuan-tuan dia nak beramal ibadah. Dah letih dah. Ini tuan-tuan yang boleh ada semua ni, alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan banyak fikir tentang kehidupan akhirat. Dunia ni sekadarnya cukup. Ya, ya sibuk-sibuk takkan dapat datang tuan-tuan. Kadang datang juga. Sekali-sekala. Itu pun kelang kabut. Aku nak cepat. Ya, ada orang janji dah. Salamnya zuk bangun lari. Ada yang boleh sembahyang Jumaat sekali ya cukup. 5 waktu tak ada bahadir. Beritahu imam tanya dia. Tak maaf mam, saya memang sibuk betul lah. Nanti saya lapang baru saya datang lah ya. Tak maaf. Ada apa-apa nak beritahu lah. Saya boleh sumbang. Cakap je tu. Tengok ya. Konon-kononnya kita perlukan harta dia untuk ibadah. Macam tu. Jadi kalau kita ambil tu, macam kita terhutang budi dengan dia, tengok orang-orang masjid tu semua sumbangan aku susah-susah. Aku cari duit. Dia minta ke aku juga. Tengok. Sebab tu untuk amal agama kita tak perlu pada orang-orang kaya. Ulama beritahu. Cukup kita apa yang kita ada minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan jadi salah faham, orang-orang kaya akan memfitnah kita. Aku tak sembahyang, aku cari harta, tengok orang masjid pun cari aku kata. Tengok. Kat situ. Ini ulama beritahu macam tu. Rezeki yang ditetapkan oleh Allah bagimu tetap tidak akan lari. Malam ni makan berapa suap telah ditentukan SWT. Minum berapa teguk telah ditentukan SWT. Makan buah apa telah ditentukan Allah SWT. Jangan gaduh. Kadang setengah masjid tu kalau ada jamuan lepas isyak tak sempat sembahyang sunat, cepat lari boom. Sebab ada kejar makanan dia. Tak tahu bahawa rezekinya telah tertulis di Lauhul Mahfuz ribuan tahun lalu dah. Kamu makan berapa suap, lauk apa semua dah tertulis ya. Jangan kita kelang kabut, insya-Allah. Kadang yang lambat tu rezekinya lebih baik lagi ya. Sekalipun anda tidak mencarinya, rezeki itu tuan-tuan untuk kita semua telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah walaupun kita tak cari. Kalau kita bercakap tak bekerja, mana datang rezeki? Percakapan tadi adalah percakapan yang rosak iman jika tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala.
Berapa ramai orang yang tak bekerja tetap dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang bekerja tapi tak dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja. Majikan lari. Dah jadi 5 bulan tak bayar gaji aku. Celaka punya toke ni. Kita akan doakan dia. Sempit hidup dia. Kerjanya ramai yang tak dibayar gaji. Tengok, dia bekerja tak dapat upah. Contoh ada kat kes ni tu. Jadi Allah SWT boleh bagi rezeki dengan bekerja, tanpa bekerja, dengan sebab, tanpa sebab, dan juga berlawanan dengan sebab. Itu kena iktikad ada dalam hati kita orang beriman kepada Allah SWT. Anak kita tak bekerja, ada rezeki. Isteri kita tak bekerja, ada rezeki. Banduan-banduan dalam penjara tak bekerja, ada rezeki pagi, petang, siang, malam. Itu contoh ni. Tapi sini jangan salah faham tak, tuan-tuan, takut salah faham. Ustaz ni apa mengajar? Salah tu. Ada ke tak payah bekerja, rezeki datang. Kena faham cari rezeki tu sunnah, kita kena bekerja. Tapi yakin suruh bekerja saja, bekerja, tapi rezeki kita yakin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah mengaji pun rezeki datang, tengok. Datang. Tu mewah rezeki rumah Allah Taala ni, tengok. Tengah duduk rezeki dapat nasi. Tu semua rezeki Allah Taala, tengok. Orang datang masjid ni rezekinya mewah, murah. Dan ulama tahu rezeki itu jangan ingat hanya melalui bekerja. Itu maksud di sini. Rezeki boleh datang melalui takwa. Rezeki boleh datang melalui sembahyang. Rezeki datang melalui sedekah. Rezeki boleh datang melalui taubat. Rezeki datang melalui amal kerja dakwah. Ini tuan-tuan sumber-sumber rezeki yang besar. Yang bekerja tadi ialah sumber rezeki yang nombor 8. Kalau paip tu nombor ujung sekali 8. Paip yang nombor 1 yang paling banyak keluar ya taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Taala akan akan dibuka padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan akan diberi rezeki padanya dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itu nabi-nabi, orang-orang yang dekat pada Allah, mereka sepenuh masa buat dakwah pagi, petang, siang, malam. Rezeki Allah telah sediakan pada mereka. Macam malam ni contoh yang paling senang, tuan-tuan, ada tak bekerja untuk dapat nasi 1 bungkus tu? Tak ada, tuan-tuan duduk mengaji, ingat Allah, dapat rezeki Allah sediakan. InsyaAllah, tak? Macam tu. Kadang tuan-tuan pergi kedai makan duduk, tiba-tiba dah ada orang bayar. Tengok, siapa yang Allah gerakkan hati membayar tadi? Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bekerja, satu anak balik diulur pada kita. Kita mana tak bekerja, tapi rezeki tetap ada sampai habis rezeki kita. Ini tuan-tuan sedang menghabiskan rezeki semua ni. Saya dan tuan-tuan semua kita sedang menghabiskan rezeki. Ambil rezeki sampai rezeki itu habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia rezekinya hari itu makan roti canai separuh je. Dia baru makan separuh, dia tumbang. Air teh baru 1 teguk je minum. Walaupun depan dia roti canai, telur goyang 2 biji. Teh tarik, berbuih, nalar ke. Dia baru 1 teguk je rezeki dia hari itu. Roti canai baru separuh makan. Itu rezeki dia last semua. Dan Allah cabut nyawa dia. Innalillah. Macam mana dia meninggal tu?
tengah makan roti canai katanya kat kedai mamak, tiba-tiba tumbang. Tengok. Tak habis pun nasi roti canai. Sian ya. Tengok ya, mananya rezeki setakat itu habis. Jadi ya tuan-tuan, ya, semoga rezeki kita disebar luaskan oleh SWT untuk seluruh alam, kita dapat mengutipnya pergi seluruh dunia dengan niat untuk dakwah, untuk syiarkan kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup sungguh menungkat langit, sentiasa terperam di dalam sanubarimu, maka mulalah anda bertungkus lumus dalam mengumpul harta dunia, sehingga terlalai pula diri dari menyediakan diri untuk hari akhirat. Ada tak kena pada kita ni? Tulisan ulama ni ada tak kena pada kita agak-agak ni? Ini yang sama kita mengaji ni untuk muhasabah diri. Saya untuk diri saya sendiri. Jangan ingat tuan-tuan saya ni, wah ini ustaz basuh kita ni, berus kita ni. Tak ada. Saya pun paling dekat telinga ni untuk diri saya sendiri, supaya saya insaf, sedar. Tuan-tuan doakan saya dapat amalkan. Selebihnya tuan-tuan semua, Allah saya doakan tuan-tuan dapat kefahaman, dapat hidayah Allah SWT. Saya tak boleh mengajar tuan-tuan ni niat untuk tuan-tuan jadi pandai. Kata Kiai Mbah Maimun, satu ulama Indonesia, kamu kalau mengajar ilmu jangan diniatkan jadi pandai, kerana ya apabila kamu niatkan pandai, anak murid tidak pandai, maka kamu akan kecewa dan kamu akan marah dan tidak ikhlas. Penat aku ajar orang Sungalah ni tak faham-faham. Contohnya kita akan marah dan hilang keikhlasan kita. Tak boleh niat saya mengajar nak bagi tuan-tuan pandai semua. Wah ya, bab sembahyang, bab tasawuf. Hanya kita boleh mendoakan hidayah kepada SWT. Tuan-tuan dah datang ni alhamdulillah. Selebihnya kita doakan supaya kita dapat hidayah, dapat amalkan. Ya. Walaupun tak berapa pandai, tapi dapat amalkan. Ya. Sebab hak Allah SWT yang memberi kita faham dan pandai. Anda lupa bahawa suatu hari kelak anda akan mati juga. Ni yang ramai orang lupa ni. Dia akan mati ni. Kerja bagi petang siang malam ni tak ingat mati, bertungkus lumus, kumpul lagi. Kalau kita fikir tuan-tuan, kadang orang yang kaya-kaya ni dah ada segala-galanya, tak cukup juga. Duit dah berbilion-bilion. Ya, asetnya begitu banyak. Dah pegang kedudukan begitu lama. Tak nak letak-letak jawatan. Duit yang dikumpul tu kalau dia makan cukup untuk 7 generasi pun tak habis makan. Tapi tetap juga tamak, kumpul ada projek samba, contoh. Begitu juga kita semua sama juga. Kadang-kadang sepatutnya dah bersara, duduk ulang alik masjid, amal ibadah kerana Allah. Sebab kita fikir banyak masa muda kita tu dah habis untuk sia-sia. Beramal tidak dulu. Zaman jahiliah dulu. Banyak tinggal sembahyang, tinggal puasa, Quran tak jengah. Maka inilah peluangnya kita untuk dekat pada SWT. Ya, nak cover balik. Tetapi malang ya, setelah bersara tadi, ada je kerja lain yang dibuat pula. Ya. Kerja kadang kerja apa? Ada yang mengembala cucu pula. Semua cucu-cucu di Lombok situ, datuk dan neneknya sibuk menjaga dah. Amal ibadatnya tunggang langgang juga. Macam ni. Ya.
Ada yang bersara bela lembu, kambing pula. Dah satu masalah juga. Dah maaf lah kalau ada yang bela dia, ustaz ni nyindir saya ke? Tapi untuk hobi-hobi dia masjid tak tinggal, tak ada masalah. Ya. Fardu kifayah, dia orang korban senang. Jika terlintas dalam hati untuk mengerjakan amal-amal soleh untuk akhirat, segera anda tangguhkan terlebih dahulu. Ada terdetik tu nak buat amal ibadat untuk akhirat. Bila aku ni asyik sibuk, muda sekarang ni tengah sibuk lagi. Pening kepala aku lah. Patutnya aku dah ke masjid ni, ya. InsyaAllah lah aku azam lah kali ni. Tapi tinggal azam saja. Terlintas tapi tak cepat dibuat. Tangguh lagi, nantilah dulu, jalanlah dulu. Biasa macam tu kalau kita ajak tu. Sehingga ada masa lapang sudah menyelesaikan kerja-kerjamu untuk dunia. Ya. Masa lapang tadi habis. Sepatutnya dia qada balik amal-amal yang tercicir dulu masa muda-muda. Tampung balik, habis. Dia buat kerja-kerja dunia. Anda bertindak demikian seolah-olah ajal dan maut berada di dalam tanganmu. Seolah-olah anda dapat menentukan mati bila-bila anda suka. Semua itu adalah dari bahaya sifat panjang harapan. Tengok. Bahaya tak tuan-tuan? Nantilah dulu, aku belum puas lagi, dia pun bekerja-kerja, tahu-tahu maut menyambar. Sebab dia tak menjangka langsung. Bila malaikat maut datang nak cabut nyawa dia, nak ragut nyawa dia. Allahu Akbar. Aku baru rasa hidup semalam. Baru semalam mula hidup. Mintalah tangguh malaikat maut. Aku nak beramal lagi sedikit. Tak tangguh. Orang yang tak cukup amal ni tuan-tuan minta tangguh, mati. Tapi malaikat maut tidak akan berganjak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dilambatkan walau satu saat dan tidak cepatkan satu saat. Jadi sama-samalah setiap kita semua insya-Allah. Ya. Muhasabah diri kita. Ya, selamatkan diri kita pada bahaya panjang harapan. Kita nak panjang harapan ni tu, panjang harapan kehidupan akhirat. Bijak sana, jangan bijak sini. Ya. Bijak sini sekejapnya. Mati habis. Bijak sana, fikir berjaya kehidupan kubur, berjaya di mahsyar, berjaya di sirat dan seterusnya, berjaya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abad dan abad selama-lamanya. Insya-Allah semua azam. Dan insya-Allah pada tarikh 29, 30, 31. Ingat tarikh tu hujung tahun. 29, 30, 31. Bukan ada jemputan kahwin, tidak. Ada jemputan istimak untuk orang Islam, lelaki untuk Negeri Sembilan, Johor dan Melaka di Durian Tunggal. Di Pelawar dijemput semua yang hadir ni. Boleh pakai 2 bas ni. Ya, hadir istimak tu, dengar ceramah ulama-ulama, orang yang berkorban untuk agama. Di utara telah berlangsung, di pantai timur telah berlangsung. Ini untuk selatan pula, ya. Dan wilayah tengah Seri Petaling, ya, akan berlangsung kemudian. Untuk Selangor, wilayah persekutuan. Jadi target kehadiran tu 35,000. Jadi untuk siapa tu? Untuk semua orang lelaki Islam. Ya, untuk hadir sama-sama menghadiri perhimpunan istimak orang-orang Islam. Sangat besar faedah manfaatnya. Itulah satu jalan tuan-tuan untuk kita tadi, supaya kita dapat potong keinginan-keinginan, harapan-harapan, panjang harapan tadi tu, ya. Aku ni pun dah tak lama lagi. Bila lagi orang dah ajak nantilah dulu. Aku pergilah, jom. Berpakat dengan Tuan Kursi, Jabatan Kuasa, pergi sana. 3 hari kita bersolok di sana, insya-Allah. Ya. Boleh semazam insya-Allah. Jadi itu saja untuk malam ini. Semoga yang sedikit memberi manfaat kita. Segala semua yang baik daripada Allah SWT. Salah silap atas kelemahan, ya, juga dengan izin Allah SWT. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah SWT dapat beramal
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah ni subhanakallah wa syada la ilaha illa anta.